Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menyatakan bahawasanya talak 3 jatuh satu. Kalau kita geram kat bini kita, kita kata, aku talak hang dengan 3 talak. Itulah kali pertama kita talakkan isteri kita, dikira jatuh satu. Lepas tu kita rujuk, 2 besok kita bagi lagi 3. Lepas tu jatuh nombor berapa? Nombor 2. Begitulah seterusnya, nombor 3 baru kira nombor 3. Tuan-tuan, kalau saya sebut tu, kalau kuasa talak ni ada tangan isteri macam mana? Isteri ada 3, kita ada 3. Orang perempuan ni bagus sebenarnya. Tetapi suami, talak ni penting. Sekarang ada tuntutan di barat. Dia kata tak adil Islam, kuasa talak duduk di tangan suami. Kuasa talak patut duduk sama di tangan isteri. Kita kata kuasa talak duduk tangan suami. Sebab suami bila dia talak isteri, dia akan menanggung risikonya. Dialah nak kena bayar iddah, dialah nak bagi nafkah anak-anak, dia semua. Dan masa nak minang pun dia yang bayar mahar. Ini negeri Selangor, Jais. Sedap sebut nama Jais, lama tak sebut. Naikkan berapa jadi? Tuan-tuan, ini bukan penting. Yang masalah sekarang dalam masyarakat kita ialah apa? Hantaran. Hantaran itu yang merupakan adat Melayu. Uang hantaran tu sampai berapa? Ha? Baru ni kau tu tunjuk cincin yang pertama baru 200,000. Baru cincin, nak lain tak kira lagi. Manusia berlumba-lumba untuk bangga dalam hal ni. Kita kata mas kahwin tak apalah, bagilah 5,000 pun, 3,000 4,000 ikut perempuan lah. Hantaran tak bayar. Kerana mas kahwin itu milik dia, bagi mas kahwin tu. Ni dia naik buat apa? Naik sampai 300. Lepas tu kahwin dengan mas kahwin sebanyak 300 tunai. Tengok-tengok hantaran berapa? Puluh ribu. Yang orang tak mampu kahwin tu bukan kerana mas kahwin, kerana hantaran. Dia kata mas kahwin macam biasalah, macam mak dia dulu 88 kata. Mak dia tahun 57. Tapi tang hantaran tu RM7,530, 3 kupang 2 duit. Hak tu hak tak nak cari tu. Biarlah perempuan tu bersetuju. Kalau dia, dan hak tu lapak dia pasal apa? Pasal apa yang jadi 7 tu? Pasal kami ni kebau tak ada lagi. Lembu tak ada lagi. Tang tu lah dia kira lembu 2,000, kenuri, catering 3,000, campur-campur semua. Hantaran dia 7,000. Pasal apa? Nak cover dia punya kenuri. Bukan duit tu balik kepada isteri, duit tu balik pada keluarga. Tak betul tu. Jadi tuan-tuan hak mai mengaji sini, biarlah yang tinggal hanyalah mas kahwin. Habis tu nak buat kenuri macam mana? Buatlah kenuri laksa, bihun goreng, apa-apa yang ada lah. Dia kata, adakah, isu orang tanya pula, adakah sah kahwin seorang yang tidak sembelih lembu? Dia ingat lembu nak menikah. Balik pada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang menyatakan talak 3 jatuh 1. Bagi pusingan yang pertama dan seterusnya. Kalau kedua jatuh kedua, 3 jatuh ketiga, iaitulah Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali, Abdul Rahman bin Auf dan Az-Zubair ibn al-Awwam, dan juga daripada Tawus, Jabir dan seumpamanya. Apakah masalah mereka, apakah alasan mereka dalam hal ni? Hadis mereka, antara banyak hadis mereka, antaranya ialah hadis Abu Sahbah
ya, dia bertanya dia bertanya Ibnu Abbas, alam ta'lam anna salasa kanat tuj'al wahidatan ala ahdi Rasulillah wa Abu Bakrin wa fi sadri min imaratil Umar. Dia tanya, wahai Ibnu Abbas, engkau tahu tak bahawa asalnya talak 3 dikira 1 pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar dan pada awal pemerintahan Sayyidina Umar? Kata Ibnu Abbas, na'am, ya. Ya. Kemudian kita akan tanya, habis itu hadis jumhur tadi. Hadis jumhur tadi, pertama, mereka berpendapat hadis yang diriwayat Rakanah yang kata kau maksudkan 1, betul tak? Mereka kata kelompok yang kedua ni seperti Ibnu Taimiyah, seperti ulama-ulama lain, bapa Tok Wan Ibnu Taimiyah, Majdus Al-Majd Ibnu Taimiyah, Al-Majd Ibnu Taimiyah, Tok Wan dia tu pun alim juga. Dia juga menyatakan hadis itu dhaif. Dan Imam Ahmad kata hadis itu dhaif, hadis Rakanah tu. Al-Bukhari kata hadis itu dhaif. Abu Ubaid kata hadis itu dhaif. Ibn Hazmin kata hadis itu dhaif. Dengan tu hadis itu tak menjadi hujah, kata mereka. Yang berikutnya ialah hadis yang kata kau talak 3 kau tak boleh balik tadi. Dia kata itu talak yang ketiga. Yang maksud dia talak yang ketiga. Jadi tak boleh jadi hujah. Yang tinggal, kenapa Sayyidina Umar zaman dia kata talak 3 jatuh 3, sedangkan pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar ini tak ada dhaif, memang betul. Ulama-ulama pihak yang kedua ni berpendapat itu adalah ijtihad Sayyidina Umar. Apabila dia tengok pada zaman dia orang main-main dengan talak, dia talak bini dia 1, dia biar. Lepas tu dia talak pula 1, dia biar. Dia naik angin, dia kata 3. Sayyidina Umar kata 3 kira 3. Ni ijtihad Umar. Oleh kerana ini ijtihad Umar, pandangan Umar, maka ini bukanlah perkara putus. Sesiapa yang nak bersetuju dengan mazhab Umar pun boleh, sesiapa yang tak mau bersetuju dengan mazhab Umar pun boleh. Dan Ibn Taimiyah, dia berpendapat dia tak setuju dengan ijtihad Umar, kerana dia kata Allah menyatakan at-talaqu marratan, talak tu 2 kali bagi rujuk. Tujuan talak itu ialah Allah bagi 3 tu kerana Allah nak selamatkan keadaan. Allah kesian dekat kita. Allah takut kita gopoh, Allah takut kita silap, Allah takut kita kegelincir lidah, Allah takut kita tergesa-gesa, nanti kita menyesal. Maka kita dibuat berperingkat-peringkat supaya dalam tempoh peringkat-peringkat itu kita boleh berfikir. Maka dengan itu talak 1, 3 mesti ikut aturan dia 1, 2 dan 3. Ini pendapat Ibn Taimiyah.